Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik daripada Allah kita dapat sama-sama untuk menyambung lagi malam ini daripada kitab Hasyiah Syaqawi Alal Hudhudi. Kita berada pada muka yang ke-97, perbincangan tentang dalil bagi sifat-sifat yang telah kita sebut sebelum ini. Kita sampai pada kata muhasyi wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال واعلم أن الدليل الأول أعني دليل حدوث الأجرام يتوقف على 4 مطالب. Ketahui oleh kamu bahawa dalil yang pertama yang aku maksudkan ialah dalil huduthil ajram, dalil baharunya jirim. Dalil jirim itu baharu. Apa dalil jirim itu baharu? Iaitu dia melazimi bagi a'rad yang hadithah. Jadi sekarang ni perbincangan yang kita nak bincangkan ialah tentang dalil baharunya jirim. Nak sampai kepada natijah tersebut, yatawaqqafu ala 4 matalib, terhenti di atas 4 matalib, 4 matlab. 4 kita kata 4 perbincangan ataupun 4 isu. Matlab, 4 perkara yang dituntut. 4 susunan matlab ataupun kita kata 4 poin ataupun 4 isu. 4 matlab lah, nak terjemuh pun payah juga. Kita biasa guna matlab, jamak dia ialah matalib. Kalau macam dalam pembahagian kitab, dia bagi pada bab, lepas tu pada bab, bawah bab ada fasal, bawah fasal ada matlab dia. Dia ada poin kecil-kecil tu panggil perbincangan ataupun poin kecil-kecil tu. Jadi itu matlab dia. Okey. Jadi nak sampai kepada natijah jirim itu baharu, dia perlu kepada kita faham ataupun kita lalu pada 4 matlab ini. Pertama apa dia? Ithbatu zaidin alal ajrami. Pertama ialah mengisbatkan ada yang lebih daripada jirim. Maknanya wujud jirim itu bukan sekadar jirim saja, dia ada yang lebih pada jirim, iaitu sifat a'rad tu. Jadi pertama kita kena isbatkan, kena bawa kepada natijah atau bawa kepada hasil bahawa ada di sana perkara yang lebih daripada wujud jirim saja, iaitu sifat. Ada benda lain, benda tambahan daripada alal ajram. Yang kedua ialah isbatu anna dhalika zaida hadithun. Yang kedua ialah kita perlu mengisbatkan bahawa yang lebih tadi, az-zaid ni kena kepada a'rad lah, kena kepada a'rad, kena kepada sifat yang duduk pada jirim tu. Jadi yang zaid itu kita kena isbatkan bahawa yang zaid itu juga baharu, hadis. Seterusnya wa ithbatu mulazamatihi lil ajram. Kita perlu mengisbatkan bahawa zaid itu melazimi jirim.
Arak itu dia tidak bercerai tanggal daripada jirim. Arak dia tidak boleh bercerai daripada jirim. Dia mesti ada pada jirim. Dia mulazamah bagi jirim. Okey. Apa maksud mulazamatihi lil ajram? Adamin fikakiha, ithbatu adamin fikakiha anhu. Kita isbatkan bahawa tidak bercerainya cerai a'raq itu daripadanya. Daripada satu jirim itu. Okey. Dan yang keempat ialah ibtalu hawaditha la awwala laha. Ialah perbincangan ataupun isu yang seterusnya yang keempat ialah kita nak membatalkan adanya hawadith, adanya perkara baharu yang tidak ada awal baginya. Jadi untuk sampai kepada natijah bahawa jirim itu baharu, kalau kita susun dari segi pendalilan, dia perlu kepada 4 perkara ini. Kena selesai dulu. Ini bagi orang tak percayalah, orang yang tak berhujah dengan ahli falsafah dan orang yang mengingkari tentang wujudnya pencipta bagi alam ni. Jadi nak sampai kepada kita natijah dan hasil bahawa alam ini baharu, kena selesai dulu 4 perkara ni. Itu susunan natijahnya. Bukan maknanya kita kena tahu belaka. Orang Islam tak boleh tahu pun. Sebab secara fitrah ni, alam ni telah diterima dengan secara fitrah yang salimah bahawa alam ini mustahil dia jadi sendiri. Mustahil dia tak ada pencipta. Mesti ada yang menciptakan. Cuma dari segi ilmu ni, ulama' susunlah bagaimana kita nak mengisbatkan benda itu, alam ini baharu. Nampak tak? Jadi benda ini dah termasuk dalam fardu kifayah lah. Jadi 4 matalib tersebut. Jadi nak mengisbatkan baharu jirim itu terhenti pada 4 matalib ini. Wadhalika dia terang pula. Kenapa perlu kita selesaikan 4 perbincangan ini? Wadhalika annal khasma, dan demikian itu kerana ada soalan Dr. Khairul Aman tanya, ada beza tidak pernyataan arak melazimi jirim dengan arak berdiri atas jirim? Arak melazimi jirim dengan makna dia tidak bercerai tanggal daripada jirim. Dia mesti ada pada jirim dari segi aspek mulazamah. Melazimi makna berlaku talazum, dengan maksud dia lazim, wujudnya itu mesti pada yang lain. Arak berdiri atas jirim, maknanya lebih kuranglah tu, cuma takbir yang berbeza. Mulazimul a'radi lil ajrami wa qiyamul a'radi bil ajrami. Jadi itu takbir yang berbezalah, tapi maghzahuma wahid. Kehendak ataupun natijah yang difaham daripada 2 ayat itu benda samalah ya. Berdiri dengan maksud wujud, bukan arak tu duduk cokoh, duduk tegak, bukan. Berdiri maksud dia ada pada jirim. Dia tidak boleh ada berasingan. Okey. Kenapa ulama' menyusun kepada nak sampai kepada natijah itu kepada 4 matalib ini? Wadhalika annal khasma rubbama yaqulu. Kerana pihak lawan boleh jadi dia akan kata macam ni. La nusallimu ithbata zaidin alal ajrami. Dia kata kami tak terima bahawa adanya sesuatu yang lebih daripada jirim. Okey. Jadi kita pun datangkan hujah isbat apa? Matlab al-awwal isbatu zaidin alal ajram. Kita datangkan hujah bahawa di sana memang ada sesuatu yang lebih daripada wujud jirim sahaja. Ada sesuatu yang lain, iaitu a'raq dan sifat yang ada pada jirim itu. Okay, itu kata dia. Habis dah tu. Salamna, selesai tu. Dia kata, katakanlah bila selesai dah yang pertama itu, tak apalah, dia kata salamna dhalika. Okeylah, kita terimalah bahawa memang ada jirim itu. Bukan dia wujud semata-mata dia jirim, tapi ada sesuatu yang ada pada jirim. Sifat-sifat dia itu, a'raq dia itu. Salamna dhalik.
Fala nusallimu, tapi kami tak boleh terima huduthahu. Kami tak terima bahawa az-zaid alal ajram itu, sesuatu yang lebih daripada jirim itu, dia tu baharu. Kalau ada, maknanya ni sekarang ni macam mana dia nak susun, macam mana anda yang hujah pihak lawan. Dia kata tak apalah, okay, kita terimalah, memanglah sesuatu jirim. Bila kita kata dinding jirim, mesti ada warna, dia takkan ada zat sahaja, ada sifat dia. Nampak tak? Contoh paling senang, warna lah. Warna dinding tersebut, putih ke, biru ke, kuning ke. Okay. Tak apalah, dia kata, kami terimalah ada sesuatu yang lebih daripada adanya jirim. Tapi kami tak terima bahawa sesuatu itu baharu juga. A'rad itu baharu. Fala nusallimu huduthahu. Jadi kita datangkan matlab yang kedua. Apa dia? Matlab yang kedua tadi. Matlab yang kedua tadi. Ithbatu anna dhalika zaid hadithun. Kita mengisbatkan bahawa yang lebih itu baharu. Maka kita datangkan dalil dia. Sini tak cerita, mungkin lepas ni akan cerita. Lepas tu kita datangkan dalil, pihak lawan akan jawab salamna dhalik. Bila kita dah telah datangkan dalil, maka dia kata tak apalah, kami terimalah. Dia pun baharu, a'rad itu baharu, tak apalah, kami terima. Tapi fala nusallimu mulazamatahu lil ajram. Kami tidak menerima melazimi a'rad itu bagi jirim. Az-zaid itu melazimi bagi jirim, kami tak terima. Boleh jadi dia berasing, dia tidak lazim bagi jirim. Boleh jadi dia duduk berasing, dia boleh duduk sendirian. Kemudian kita datangkanlah hujah yang matlab yang ketiga, mana? Isbatu mulazamatihi lil ajram. Isbatu mulazamatihi lil ajram. Kita datangkan dalil yang mana a'rad ini mesti lazim ada pada jirim. Sehinggalah dia kata salamna dhalika. Tak apalah, kami terimalah bahawa memang a'rad ini lazim bagi jirim. Fala nusallimu dalalatahu ala hudusil ajram. Tapi kami tak boleh terima bahawa dia itu menunjuk di atas baharunya jirim. Al-mulazimi. Hudusil ajrami. Al-mulazimi. Yang melazimi siapa? Melazimi oleh zaid itu laha lil ajram. Lihtimali antakuna, kerana boleh jadi antakuna qadimatan, bahawa jirim itu qadim. Wallazimu laha, yang mana yang lazim baginya hudusil ajram, baharunya jirim, yang melazim baginya kerana diandaikan bahawa dia itu qadim juga. Dia itu qadim annaha antakuna qadimatan, bahawa dia itu qadim. Wal mulazimu laha, wal lazimu laha, yang melazim baginya hawadithu la awwala laha, bahawa adanya perkara baharu yang tidak ada awal baginya. Okay. Jadi dia kata gini, kita terima bahawa jirim, nampak tak? Dia kata kita terima bahawa zaid itu, a'rad itu, dia itu baharu. Tapi kami tak terima bahawa dia menunjukkan bahawa baharunya jirim. Tidak menunjukkan bahawa barunya jirim. Kerana boleh jadi dia qadim. Kok mana qadim tu? Kerana dia ada di sana hawadithu la awwala laha, perkara yang baharu tapi tidak ada awal. Dia baharu sebab dulu tak ada, kemudian ada. Tapi sebelum tu dia tak ada, kemudian ada. Ada. Jadi
Baharunya itu sentiasa baharu pada pihak maldi, pada pihak masa terdahulu. Apa tak? Jadi katakanlah harakah sukun, pergerakan aflak ini. Ini falsafah lah ni. Falsafah yang menggunakan hujah ni, dia kata kita nampak betul lah gerak diam itu a'rab, dia baharu. Sebab asalnya tak ada, lepas tu dia mutajaddid, berubah. Tapi tidak semestinya tidak semestinya baharu bagi dia itu ada pencipta. Dia itu ada pencipta. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia tu baru yang tak ada permulaan. Dia tak ada permulaan. Jadi gerak falak ini, gerak alam ini didahului oleh gerak sebelum itu. Dan gerak sebelum itu didahului oleh gerak sebelum itu. Didahului oleh gerak sehingga tidak ada mula. Maka bila begitu adanya hawadithu la awwalalaha. Perkara baharu yang tidak ada awal bagi. Itu dalam tasawuf ahli falsafah. Nampak tak? Sebab tidak temu mula. Dia kata, mana kita tahu alam ni ada permulaan? Kalau ikut sains moden ini telah buktikan bahawa alam ini ada permulaan dia. Ada tarikh lahir dia. Ada permulaan dia. Dia tidak tasalsul dan dia tidak azali pada zaman yang terdahulu. Bukan dimakna ada. Walaupun dia berubah, tapi dia berubah tu sentiasa berubah pada masa yang terdahulu. Itu kata falsafah. Jadi dia kata boleh jadi ada baginya hawadithu la awwalalaha. Okey. Fala budda min ibtali dzalika, maka tak dapat tidak kita kena batalkan yang hujah tersebut. Batalkan premis dakwaan bahawa ada di sana makhluk ataupun perkara baharu, makhluk yang tidak ada awal. Hawadith la awwalalaha, makhluk yang tidak ada awal. Itu yang apa? Itu yang pertama. Okey. Wathani min hadhihi al-umur. Kata dia yang kedua daripada perkara ini. Wa huwa qauluna, iaitu perkataan kita az-zaidu hadithun. Az-zaidu hadithun. Az-zaidu hadithun. Perkara yang zaid itu baharu. Perkara yang zaid itu baharu. Ni mana yang kedua ni? Isbatu anna dhalika zaid hadith. Tengok biru ni. Isbatu anna dhalika zaid hadithun. Jadi yang keduanya daripada empat tadi ialah athani min hadhihi al-umur wa huwa qauluna az-zaidu hadithun. Yang lebih daripada jirim itu, iaitu a'rad itu baharu. Yatawaqqafu, terhenti daliluhu, dalilnya. Wa huwa taghayyuru, iaitu mana dalil dia? Taghayyuru min adamin ila wujudin, daripada tak ada kepada ada. Au min wujudin, atau daripada ada ila adamin, daripada ada kepada tak ada. Yatawaqqafu ala ni muta'alliqun dengan yatawaqqafu daliluhu ala arba'i mataliba, atas 4 matlab pula. Mana ni? Yang kedua ni daripada premis ataupun hujah yang kita susung tadi. Ni yang kedua ni. Okey. Ini kembali kepada mana? Ni kembali kepada ni. Daripada 4 matlab tadi. 1, 2, 3. Isbat az-zaid 'ala al-ajram. Isbat hudusu dhalika az-zaid. Isbat mulazimatun al-a'rad lil ajram. Lepas tu ibtalu hawadithu la awwala laha. Yang kedua ni isbat zaid 'ala hadith perlu kepada 4 pula. Perlu kepada 4. Nampak? Sambung sini. Nampak? Faham tak ni? Dia kena teliti sikit ni. Jadi hak 1, 2, 3, 4. Hak 2 ni perlu kepada 4 pula. 1, 2, 3, 4.
Okey. Wathani min hadhihi al-umur wa huwa qawluna az-zaidu hadithun yatawaqqafu daliluhu wa huwa at-taghayyur. Dalilnya, dalil berubah tu. Berubah daripada tak ada kepada ada atau pada tak ada kepada tak ada, perlu kepada ala arba'i matalibah. Kepada 4 matlab pula. Apa dia? Ibtalu qiyamil aradi. Kita perlu dalil perbincangan nak membatalkan qiyamul aradi binafsihi, membatalkan boleh berdirinya arad dengan sendiri. Jadi perbincangan ataupun isu pertamanya, kita kena patahkan hujah, kena batalkan, ibtalkan pandangan yang mengatakan arad boleh berdiri sendiri. Itu satu. Yang seterusnya ibtalun tiqalihi li ghairihi. Kita kena batalkan berpindahnya arad kepada yang lain. Dia boleh berpindah kepada yang lain. Arad bila duduk situ, dia boleh beralih ke lain. Yang ketiga ialah ibtalu kaunihi. Kumu nak. Kumunihi ni. Kalau ikutnya bukan kaunihi tu. Kumunihi wa zuhurihi. Cuba tengok nuskah. Kalau ada nuskah beza ni. Ini kalau tak silap lah ala sawab kumunihi. Membatalkan kumunnya, tersimpannya sifat itu pada jirim dan zahirnya dalam masa yang sama. Jadi pada jirim itu dia tersimpan sifat yang dia zahir dan sifat yang lawan dia yang ada dalam. Betul? Kumunihi. Kumunihi. Ibtalu kumunihi wa zuhurihi. Itu yang ketiga. Itu tiga. Okay. Fal harakatu, maka gerak. Mathalan, sebagai contoh. Qabla wujudihi, sebelum ada dia, kanat ma'dumatan. Dia tu tak ada. La kaminatan, bukan dia tersimpan, berada kat dalam. Nampak tak? Jadi apa nama ni kena batal lah. Maknanya sesuatu benda, kita kata apa, nak kata contoh, ambil handset dah. Handset ni sebelum gerak, mana di sisi kita sebelum gerak, harakah tu ada tak dalam? Tak ada lah. Tak ada dalam ni. Tapi di sisi ahli falsafah dia kata sesuatu itu dia memiliki sifat yang dia bersifat dan sifat lawannya yang ada di dalam. Jadi sifat itu kumun, ada pada dalaman dia. Macam Schrödinger cat tu lah. Maknanya kucing itu dalam kotak tersebut, sebelum dibuka kotak, dia bersifat dengan hidup dan mati. Sebelum saat ketika kita buka kotak tu, dia bersifat dengan dua-dua. Tak pelik. Tapi itulah kuantum fizik, dia guna asas pada tu lah. Nampak tak? Dia guna asas pada tu lah. Jadi benda ni dari segi teori makna boleh sebut je, tapi hakikatnya guna dia mana boleh bersifat dua sekaligus. Nampak tak? Cuma kita tak tahu macam mana dalam tu. Tak tahu, tu isu lain. Masalah sesuatu dia tu hakikatnya boleh bersifat dua, tu tak kena tu. Nampak tak? Okay. Jadi dia kata fal harakatu mathalan qabla wujudiha kanat ma'dumatan. Maka harakah sebelum ada dia tu tak ada, dia tak ada pada dia. La kaminatan, bukan dia tersimpan dalamnya. Itu pandangan kita lah. Jadi di sisi falsafah dia kata tak. Dia boleh tersimpan dalam satu jirim itu. Dan yang keempat, ithbatu annal qadima la yan'adimu. Kita kena isbatkan bahawa yang qadim dia tidak akan hilang. Bila qadim dia tidak sama sekali akan jadi adam, akan makdum, akan hilang. Bila qadim dia tak akan hilang lah. Okey. Macam mana susunan dia? Okey. Wa dzalika, dan demikian itu, inna idza istadallalna, jika kita berdalilkan ala hudusi, di atas baharu itu, bitaghayyuri, dengan berubah-ubah, min adamin ila wujudin, daripada tak ada kepada ada,
Rubbama yakul, boleh jadi yakulul khasmu, lawan akan kata. Dia kata apa? Dia kata innal harakata, mathalan, gerak itu sebagai contohnya, lam takun ma'dumatan. Gerak tu sebenarnya bukan tak ada. Summa wujudat, bukan dia tak ada kemudian ada. Bal kanat mawjudatan qabla dhalik. Bahkan gerak itu dah ada pada zat jirim itu. Ada dengan jalan kumu tadi lah. Dia tersimpan sifat gerak dalam jirim tu. Dia dah ada dalam jirim itu. Kanat mawjudatan qabla dhalik. Maka fanaqulu, maka kita kata kepadanya, innaha inda wujudiha, bahawa gerak itu ketika dia ada. Bila gerak itu ada pada jirim. Hal kanat qaimatan binafsiha, adakah gerak itu boleh duduk dan wujud dia secara bersendirian tanpa pada jirim? Au bimahallin, ataupun dia mesti duduk dan mesti ada pada zat, pada sesuatu. Gerak itu mesti ada pada sesuatu, dia tak boleh ada sendiri. Kita tanya dia. Dia kata dalam sebelum dia ada tu, sebelum gerak jirim, sebenarnya jirim itu telah mempunyai sifat gerak. Kita tanya balik dia. Okey, tak apalah, gerak tu dia boleh ada sendiri ke ataupun dia kena ada pada jirim? Fa in qala, kalau dia kata binafsiha, gerak itu boleh ada sendiri, lazima qiyamul aradi binafsihi, maka lazimlah berdiri arak dengan sendiri. Makna arak sifat ini boleh ada berasingan, tidak perlu ada pada zat, tidak perlu ada pada tempat masuk zat lah. Dia boleh ada sendiri. Kita boleh pergi cari gerak tu. Manis kita boleh cari manis. Bukan cari gula, kita cari manis. Kita boleh cari apa ni? Kita boleh cari masing. Kita boleh cari apa lagi? Boleh cari ikutlah apa-apa sifat. Kuat. Nampak? Kuat kita boleh cari. Bukan orang, kita boleh cari kuat. Jadi, kalaulah begitu, maka lazimlah arwah itu berdiri sendiri. Wahuwa batilu. Ini batal lah. Mana ada orang kata gitu. Mana boleh berasing daripada zat. Masing mana boleh berasing daripada zat. Dia mesti ada pada benda. Cat pun, warna pun mesti ada pada benda. Dia tidak ada wujud bersendirian. Mana ada, tak boleh pun. Cat kedai tu, kita beli cat warna biru, hijau, merah tu. Cat tu pun mesti duduk pada pigmen yang pegang warna tu. Dia tak boleh ada sendirian. Nampak tak? Nak beli bila? Kedai nak beli manis setengah kilo. Jadi ada, boleh beri tak? Orang tak boleh beri manis saja, orang boleh beri gula setengah kilo. Manis. Nak beli masing 10 gram masing, tak ada jual masing. Garam ada. Okey, nampak? Jadi batil lah, itu batal lah. Okey. Wa in qala bimahallin. Okey, kalau dia kata dia mana boleh ada berasingan. Arak ini mesti ada pada zat, pada mahal. Fanaqulu lahu, maka kita kata kepadanya, zalikal mahal al-qaimu bihi. Okey, tempat yang gerak tadi ada padanya itu, yang dia berdiri, arak itu berdiri padanya, hal huwa hadzal mutaharrik, adakah dia yang bergerak ini al-ana, adakah dia yang bergerak sekarang ni, au ghairuhu, ataupun lain daripada ini. Okey, sekarang ni hak gerak ni, sifat tu dia kata mesti ada pada benda. Okey, benda. Okeylah, ada pada tempat. Okey, sekarang ni objek yang bergerak ini, adakah adakah ini yang bergerak ini sekarang, dia ni ada pada yang bergerak ini sekarang, atau ada pada zat lain? Qala, maka jawab, fa in qala, kalau dia kata ghairuhu, ada pada hak lain, thumma intaqalat an hadha, dia ada pada hak lain kemudian berpindah kepada zat yang bergerak. Sebab masa dia diam, dia tak ada. Masa dia diam, dia tak ada. Tapi harakah itu ada pada yang lain.
Kemudian harakah tu gerak pada zat itu, maka zat itu bergerak. Jadi harakah itu ada pada yang lain kemudian berpindah daripada ini. Lazima ma dzukira. Maka lazimlah apa yang disebut apa dia? Wa huwa qiyamul aradi binafsihi, iaitu arak boleh berdiri sendiri. Bila gitu arak hok mari lain tu dak ke sebelum sampai sini dia berdiri sendiri? Arak tadi kan daripada hok lain pindah sini. Okey, nak siapa tu? Nak siapa tu? Tidakkah dia katakanlah boleh pindah sungguh lah. Ni khayalan ataupun fikiran akal je ni. Fikiran akal je. Kita buat lah. Kita jadi otak kita macam khayal sikit. Kita buat khayal sikit. Jadi ada pada hak ni nak pindah sini. Jadi gerak ni nak pindah sini. Bila nak pindah tu tidakkah ia berasing? Lepas tu baru siapa ke masuk zat. Masa dia ada sini betul lah dia ada di zat. Tiba-tiba masa nak pindah sini mesti dia berasingan, bersendirian, baru ni masuk pada zat. Okey. Fa in qala ghairuhu thumma intaqalat an hadha lazimahu ma dzukira wa huwa qiyamul aradi bi nafsihi fi lahdhati al-intiqali, pada saat ketika berpindah. Masa saat berpindah itu. Kita kata hak ni mutaharrik tak? Bagi kat nak pergi ke suku hak ni. Hak ni sifat harakah ni. Masa dia pindah ni. Ni dia sendiri tu. Nampak tak? Jadi gitu dia berdiri sendirian, padahal kita kata dah mustahil arak itu dia wujud bersendirian, mesti wujud dia pada sesuatu. Okey. Wa in qala hadzal mahallu, kalau pula orang tu kata dak. Tempat ini dia tu ada pada tempat ni dah. Wa kanat kaminatan, tapi adalah dia tersimpan pada zat. Okey, zat ni sekarang diam. Kemudian dia gerak. Masa dia diam tu dia menyimpan sifat gerak. Sebab kalau gerak tu mari pada hak lain akan lazim kepada bila intiqal bawa kepada qiyamul arab bi nafsihi. Waktu mustahil lah. Tapi bila dia kata tak, bukan mari pada lain, tersimpan, kumun, tersimpan pada diri itu, maka apa akan jadi? Kanat kaminatan fihi thumma zaharat, kemudian ada dia lazima ijtima'u diddain, lazim oleh berhimpun dua berlawanan. Wahumal harakatu wassukunu fil jismi, iaitu gerak dan diam pada jisim. Wadhalika batilun, dan itu batal. Dia kata tak, dia kata gini. Masa objek itu diam, tidak bergerak, dia zahirnya diam, tapi dalam tu ada sifat harakah. Kita jawab balik, dah ketika gitu, apa yang berlaku? Yang berlakunya dia bersifat dengan dua yang berlawanan, iaitu sukun dan juga harakah sekaligus. Ini orang panggil apa? Panggil berhimpun dua yang berlawanan. Dan itu tak boleh terimalah, mana boleh sesuatu tu bersifat dengan dua sifat yang berlawanan. Dia sama ada bergerak atau diam. Tak boleh dua-dua sekali. Okey. Wa in istadallalna alaihi bitaghayyuri, kalau kita membuat dalil ke atasnya dengan berubah, min wujudin, daripada ada ila adamin, kepada tak ada pula. Berubah daripada ada kepada tak ada. Rubbama yakulul khasmu, boleh jadi lawan akan kata. Dia kata apa? Inna dhalika la yadullu ala huduthi dhalika zaidi, bahawa itu tidak menunjukkan baharu perkara zaid itu. Lihtimali an yakuna qadiman, kerana boleh jadi dia qadim. Wa qadin adama, tiba-tiba wa qadin adama, tapi dia tak ada. Tadi daripada adam pada wujud. Kalau daripada wujud pada adam, kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Dah. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sambung balik. Dia kata kalau lawan pula jawab. Dia kata la yadullu ala huduthi alika zaid, tidak menunjukkan bahawa yang zaid itu, arak itu baru. Kerana apa? Ihtimal bahawa dia tu qadim. Arak itu qadim juga. Wa qadin adama, kemudian dia qadim tapi tak ada, lepas tu tak ada. Ni bila berana? Bila daripada wujud berpindah pada adam. Contoh harakah. Harakah benda wujud. Lepas tu jadi sukun. Sukun tu adamul harakah. Sukun tu tidak berlaku harakat. Maka bila begitu dia kata itu berpindah daripada ada kepada tak ada. Kepada tak ada. Dia qadim tapi dia tidak tiba-tiba dia in adama hilang. Wal qadim yan'adimu. Alhamdulillah. Dan benda yang qadim ni, sesuatu yang qadim boleh berlaku tak ada. Ini kata mereka lah ahli falsafah. Maka jawab kita fanaqulu, maka kita katakan lahu baginya, bagi khasam, bagi lawan, inna qaulaka, perkataan kamu, al-qadimu yan'adimu tu, yang qadim itu boleh dia itu hilang, boleh dia tidur, dia tak ada, boleh dia hilang, batilun, qauluka itu batil, tak betul. Tak betul apa? Tak betul. Jelas bila qadim ni dia orang tak panggil qadim. Bila tak ada tu makna dia tidak qadim. Qadim ni makna yang sedia. Wujudnya itu tidak berkait dengan sesuatu. Wujudnya sedia kala. Tiba-tiba dia tu tidak mesti ada. Maka benda itu tak qadim lah. Maka perkataan kau batil. Wa qad ulima min hadha, maka diketahui daripada ini annal mataliba tarji'u ila sab'atin, bahawa matlak itu kembali kepada 7. Kembali kepada 7. Kembali pada 7 mana? Nampak tak ni? Kembali pada 7. 1,
2, 3. Hak ni kan pecah 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab yang kedua ni kan, dalil yang kedua tu bagi 4 pula kan. Jadi, kembalinya dalil itu kepada 7. Kepada 7. Nampak tak? Hak ni lah apa nama ni? Dikata matalibus sab'ah. Matalibu zidama qama man taqal ma kamuna man fakkala adla udma qadimun la hanna. Terhimpun dalam bait itu. Zidama qama man taqal ma kamuna man fakkala udma qadimun la hanna. Dikenali sebagai al-matalibus sab'ah, matlab yang 7. Pada ni lah. Jadi itu bait itu mensyarahkan, dia mengkhulasahkan ke-7 persoalan ataupun isu-isu yang nak membawa kepada baharunya alam ni. Okey. Dikenali sebagai matalibu as-sab'ah. Mana tadi dia kata? Kembali pada 7. Kenapa? Li'anna thaniya minal arba'ati, kerana yang kedua daripada yang 4 al-ula, 4 yang pertama, yatawaqqafu ala arba'atil akhirah, dia berhajat dan terhenti ke atas 4 yang akhir. Macam saya sebut ni lah, yang kedua ni berhajat pada 4 yang akhir. Jadi 7 lah. Bukan 8. Wahasilus sab'ah, hasil khulasahnya. Apa dia? Hak matalib yang 7 itu. Ithbatu zaidin, 1. Wa kaunuhu la yakumu binafsihi, 2. Zaid itu tak boleh berdiri sendiri. Wa kaunuhu la yantaqilu, dia tidak boleh berpindah. Wa kaunuhu la yakmunu, dia tidak boleh kumun, dia tidak boleh ada pada dalamnya sifat yang berlawanan tu. Wa la yakmunu wa yadhhar, dia kamuna, dia tersimpan dalam, kemudian dia zahir. Wa kaunul qadimi la yan'adimu, dan keadaan yang zat yang qadim itu, sesuatu yang qadim tidak dia akan hilang, dia tidak akan hilang. Wa ithbatu mulazamati dhalika zaidi lil jirmi, dan mengisbatkan lazimnya zaid, arak yang zaid tadi, arak itu bagi jirim. Wastihalatu hawaditha lah, istihalatu hawaditha, dan mustahilnya ada makhluk la awwala laha, yang tidak ada awal baginya. Okey. Tu sikit ke dia. Kita berhenti situlah. Wad dalilu ala al-awwal. Ada soalan nak tanya, kalau arwah itu dia berpindah daripada zaid ke B, tapi zaid dan B duduk apa-apa. Jadi arwah itu berpindah dengan cara berjangkit. Rupa gini dikira sebagai arwah tidak tumpang pada zat. Dia kalau rapat, dia jadi sekali. Maknanya satu. Dia kalau rapat sekalipun, dia sebenarnya ada ruang. Kalau rapat dia sekali, maknanya tak berpindah lah. Maknanya dia bila kata sekali, rapat tu kalau sekali. Bila sekali memang tak berpindah sebab dia ada dalam. Maka kembali kepada kumun. Masalah zat itu memiliki sifat yang berlawan dalam dia. Tapi kalau dia berasingan, berasingan ni mari kepada isu dia akan berpindah. Perpindahan itu membawa kepada dia duduk bersendirian. Kalau rapat dengan anda yang rapat, tu maknanya dia kira sekali. Betul tak? Dia sekali. Dah kalau gini, kalau rapat tapi tak sekali, kan rapat tak sekali. Sebenarnya rapat itu ada jarak yang walaupun sikit. Maka itu dikira jarak juga. Kalau kata rapat pada zahir ada jarak sikit. Dia ada jarak sikit. Kalau tidak, maka kita dikira sekali. Kan ijtimak dengan iftirak. Sama ada ijtimak berhimpun atau iftirak, beza. Orang jauh ni, dah kalau gini, kan ni. Dia sebenarnya ada juga sikit. Kita kata yang berbeza tu. Kalau betul-betul tidak ada perbezaan ataupun tidak ada ruang, tu panggil sekali. Bila sekali, satu zat yang sekali tiba-tiba dia gerak dan dia diam dalam dia bergerak
tapi dalam tu ada sifat diam. Dia diam, dalam tu ada sifat gerak. Orang panggil benda berhimpun, ijtimak, didain juga. Nampak tak? Faham tak tu? Apa nama ni? Iskal itu ataupun benda itu, soalan tu baguslah, fikirlah, nampak mikirlah, tapi makna sebenarnya jawapannya gitu. Jawapannya sebenarnya bila kita kata rapat betul-betul, maka dia dikira satu. Kalau ada walaupun sikit perbezaan, maka sebenarnya untuk berpindah daripada objek A kepada objek B, dia memerlukan kepada perantara. Kalau rapat betul, orang panggil benda sekali. Orang panggil sekali. Walaupun kata gini, orang panggil sekali ni. Jadi, tak dapat tidak walaupun ada tu ada jarak secara mikro ke nano mikro, tak kira lah. Yang mana baru kita panggil ada iftirak, beza. Nampak tak? Okay. Macam mana kalau bau yang dihidu dari jauh? Adakah arwah itu berpisah daripada zat dia? Arwah itu berpisah daripada zat dia? Bau itu satu arwah, satu sifat. Dia datang dan dia boleh merebak. Nampak tak? Merebak. Jadi, merebak dia itu, soalannya mana tu? Soalan nak answer ni. Okay, sekarang bau dihidu, adakah arwah itu berpindah dari zat dia? Berpindah tak, dia merebak. Ia bukan berpindah dengan maksud apa nama ini, macam cahaya lah. Cahaya, dia cara gerak dia ialah selera. Jadi itu semua kata sifat bersifat belaka tidak berpindah. Dia ada pada udara. Jadi bau itu dia tetap ada pada udara. Dia tetap ada pada udara. Maka bila udara tu pergi jauh, maka jauhlah bau itu dapat dihidu. Dah dia pergi hak kekal, hak dekat tu, hak dekat bau juga. Sebab Allah Ta'ala mencipta bau. Dan Allah Ta'ala menjadikan bau ni bergerak. Jadi dia bergerak tu bukan lari daripada hak lain. Faham tak? Dia katakanlah ni atom udara. Dia ada sini. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan pula. Dia kerana bau ni kuat, dia bergerak pada hak lain. Bergerak. Daripada asal punca bau tu, dia keluarkan. Dan bukan dia sifat tu beralih. Sifat pada dia ada je. Nampak tak? Sifat pada dia itu ada je. Dia tumpang udara lah. Memanglah bau ni, cara dia punya sifat dia itu ialah duduk pada zarah udara. Duduk pada zarah udara. Bukan maknanya dia hilang daripada zarah udara ni lari sini. Bukan. Nampak tak? Bukan dia hilang sini. Bukan. Bau yang ada pada zat. Bau yang ada pada zat. Bau pada zat. Lepas tu yang beredar tu, itu arak. Arak lain pula tu. Itu arak yang lain pula tu. Bukan makna dia itu hilang daripada sini, pergi ke sana. Tak. Faham tak? Itu bau yang hasilnya memanglah punca gitu. Macam kita kata apa? Cahaya lah. Cahaya, kita buka api. Tak. Kita tutup cahaya tu. Kita buka lampu, kita tutup cahaya. Jadi, cahaya situ. Lepas tu kita tahan ni, cahaya di sini kan. Kemudian kita alih tangan kita. Jadi cahaya jadi makin jauh. Adakah sifat cahaya tu, terang itu berpindah? Berpindah? Tak. Berpindah masuk sini tak ada. Hak ni ada tu masuk pindah. Tapi kalau dia merebak, dia tu itu berlaku sifat yang baru. Berlaku sifat yang baru. Nampak tak? Itulah. Apa kita kata lagi? Macam besi panas lah. Besi panas. Macam mana hararah boleh bergeraknya, apa nama ni, kita panaskan hujung besi. Jadi panas tu gerak. Bergerak dengan maksud apa? Hilang hak sini dah. Hak tu hak lain pula tu. Hak lain pula. Tapi dari segi ilmu dia bergerak tu, kita buat lukisan bergerak tu. Tak apalah, itu dari segi kita nak jelaskan saja. Tapi makna gerak, makna dia hilang sini, makna dia gerak panas sini, pergi sini, ni tak ada ke? Tak. Ni panas juga. Hak sini ni panas yang hasil
dengan sebab panas ini, maka dia memanaskan sebelah dia. Itu lain pula tu. Nampak tak? Bukan makna dia sini panas, halis sini ni tak ada panas. Okay, jelas okay. Itu semua daripada ilmu tabi'iyah belaka lah. Ilmu tabi'iyah. Okay, wa dalilu 'alal awwal. Ni masuk pada dalil bagi yang pertama tadi. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Sekadar itu saja untuk malam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.